dalam konteks peningkatan modal insan dan juga daya inovasi negara. Saya lihat bahawa di situ kita mempunyai peranan yang amat besar dalam memastikan usaha kerajaan untuk memperkukuhkan daya saing negara ini. Dan di situ kita lihat menarik kerana di UKM kita telah meletakkan inovasi dan keusahawanan umpamanya sebagai satu perkara yang amat penting dalam UKM. Baru-baru ni kita semua sedia maklum kerjasama UKM dengan Stevens Institute of Technology di New Jersey itu sebenarnya menepati keperluan jangka panjang negara dalam konteks mempertingkatkan daya inovasi. Kita ada usaha-usaha yang kukuh hari ini dalam konteks commercialize hasil-hasil penyelidikan kita, mempertingkatkan pattern dan juga kekayaan yang dapat diwujudkan daripada aktiviti-aktiviti akademia. Yang dahulunya mungkin pada peringkat awal dahulu aktiviti akademia itu sifatnya terhenti dalam matlamat akademia sahaja, umpamanya penerbitan jurnal dan yang anugerah penyelidikan. Tetapi hari ini UKM telah memberi penekanan yang lebih besar. Kita telah menubuhkan syarikat-syarikat di UKM ini untuk menterjemahkan hasil penyelidikan ini membawa kepada peningkatan kekayaan itu sendiri, wealth creation. Ini antara peranan baru universiti yang sedang kita gemblengkan di UKM. Dalam masyarakat pengurusan universiti kita membincangkan bagaimana UKM juga dapat tap resources ataupun peruntukan-peruntukan yang datang melalui program-program di kementerian-kementerian yang lain. Umpamanya kalau kita lihat satu program tentang pembangunan pelancongan warisan, tourism, heritage tourism ya, yang disebut secara khusus umpamanya Bandar Taiping itu akan dijadikan sebagai satu lokasi heritage tourism. Dan UKM mempunyai kepakaran. Kita memang ada kepakaran dalam membangunkan inisiatif yang sedemikian. Kita ada kepakaran dalam membangunkan Langkawi Geopark, membangunkan beberapa tasik Cini umpamanya. Dan juga kita UKM juga mempunyai anak syarikatnya sendiri dalam K Ecotourism. Jadi dengan penlibatan kita secara lebih khusus di dalam inisiatif ini mungkin berada di bawah Kementerian Pelancongan, tetapi kita boleh juga sebenarnya menawarkan kepakaran kita dan dengan cara tidak langsung bukan saja mewujudkan satu laboratory untuk kita menjalankan aktiviti-aktiviti akademia, tetapi juga dalam masa yang sama dia mempertingkatkan dana yang ada kepada penyelidik-penyelidik kita dalam usaha untuk mentransformasikan sektor luar bandar ya, masyarakat luar bandar umpamanya. Kemungkinan besar dana-dana ini akan datang melalui Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah. Jadi tetapi kita harus proaktif. Ini yang kita akan laksanakan, dan kita telah bersetuju untuk membentuk satu jawatankuasa untuk melihat kepada inisiatif 2012 ini yang dinyatakan di dalam belanjawan, dan bagaimana UKM dapat turut serta merealisasikan hasrat yang dinyatakan di dalam belanjawan-belanjawan tersebut. Dalam konteks ekonomi, kita ada satu kita sebagai specialization of labour. Sememangnya di dalam penghasilan sesuatu produk, pada setiap peringkat penghasilan produk itu ada pengkhususan tenaga manusia yang diperlukan. Umpamanya di peringkat makmal ataupun di peringkat awal, kemungkinan ahli-ahli akademik yang lebih tertumpu dalam konteks pemahaman theoretical dan juga pemahaman yang lebih mendalam di dalam ilmu itu mempunyai peranan yang penting. Tetapi apabila kita berganjak kepada peringkat yang seterusnya, maka kita memerlukan penglibatan pakar-pakar daripada sektor swasta yang berkemungkinan mempunyai kepakaran yang lebih
umpamanya dalam pembangunan produk untuk pergi ke pasaran, to the market, ya. Dalam kita universiti mungkin boleh menjadi incubator kepada usaha-usaha ini, dan kemudian apabila kita bergerak seterusnya dalam konteks umpamanya untuk mendapatkan pembiayaan yang lebih besar, kemungkinan di situ mungkin bukan penyelidik di makmal yang bertanggungjawab, tetapi kita perlukan orang yang kepakaran yang sedia ada, mungkin datang daripada pasaran, mereka lebih cekap dan lebih berkeupayaan, mempunyai pengalaman yang lebih luas dalam mendapatkan pembiayaan daripada sektor swasta, berurusan dengan institusi keuangan, venture capital, dan sebagainya, dan juga malahan berurusan dengan kemungkinan bakal-bakal pelabur daripada sektor antarabangsa. UKM sekarang ni dalam STU kita ni, saya difahamkan bahawa kita tidak meletak kesempatan bahawa produk itu harus bermula di Malaysia, kerana ada beberapa produk-produk kita, ciptaan-ciptaan kita yang mungkin lebih mempunyai potensi yang besar di pasaran antarabangsa. Berbilion new layers of middle income group akan wujud. Ini yang selalu kita dengar tentang apa yang kita katakan sebagai BRICS, Brazil, Russia, India, China, and now ditambah South Africa. Ini negara-negara kuasa ekonomi besar yang baru muncul dan mempunyai lapisan ataupun bilangan penduduk yang begitu besar. Jadi adakah penyelidik-penyelidik kita melihat kepada keperluan masyarakat BRICS ini, kerana keperluan mereka berbeza dengan keperluan di negara-negara maju. Jadi kita juga harus memikirkan elemen-elemen ini dan memastikan kesediaan pasaran, dan kemungkinan dana-dana tadi mampu membantu kita. Dan di samping itu kita juga harus memastikan secara institusi di UKM umpamanya, bagi saya memastikan bahawa apabila ada penyelidikan yang sekarang ini bermula ataupun baru dimulakan dalam proses penyelidikan, usaha-usaha untuk membawa ke pasaran itu telah bermula dari situ lagi, bukannya setelah penyelidikan itu selesai. Kita melihat sektor perkhidmatan itu sebagai sektor yang akan menjana kekayaan, sektor yang penting, dan juga menjanakan peluang-peluang pekerjaan yang baru. Dalam konteks yang baru ni, kalau umpamanya kita lihat sektor pendidikan, sektor kesihatan, ini adalah UKM itu sendiri sebenarnya berada dalam sektor perkhidmatan. Jadi kita juga harus melihat. Sebab itu saya katakan tadi bahawa UKM ini sebagai satu daripada ejen pertumbuhan dan peningkatan kekayaan. Ini adalah interpretasi yang boleh dikatakan masih baru di kalangan ahli-ahli akademik sendiri, melihat bahawa peranan kita bukan setakat mempertingkatkan modal insan, mendalami ilmu, tetapi juga menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Jadi kalau kita satu daripada income generation for the country, khususnya dalam konteks foreign earning, pendapatan yang diperolehi daripada masyarakat antarabangsa, adalah sektor pendidikan. Jadi berarti peningkatan, kita harus mempergiatkan lagi usaha kita untuk menarik pelajar-pelajar daripada luar negara. Kita mempunyai sasaran yang besar. UKM untuk menjadi sebuah RU memerlukan bilangan pelajar siswazah yang kita sasarkan 2015 ini menjadi 15,000. Jadi berarti ini adalah sebahagian daripadanya memerlukan kita mempertingkatkan usaha pemasaran yang lebih agresif. Kita telah menubuhkan satu task force dan unit yang lebih khusus untuk mempertingkatkan pemasaran di UKM yang di bawah PKK. Dan hasrat kita ialah untuk menarik bilangan pelajar antarabangsa yang lebih besar, pelajar siswazah, dan juga yang mempunyai kualiti yang tinggi. Jadi ini adalah sebahagian, di samping membangunkan kualiti akademia, ianya juga sebenarnya menjadi penjanaan kepada pertumbuhan ekonomi negara. Sebenarnya UKM telah menubuhkan sebelum bajet 2012 satu pusat kepimpinan wanita di UKM yang juga sebenarnya adalah respons kepada isu pelibatan wanita ataupun isu gender ini di dalam pelbagai peringkat-peringkat aktiviti-aktiviti ekonomi.
kita harus faham bahawa isu gender ini harus dilihat dengan rapi dan difahami dengan rapi. Kerana kadang-kadang ada yang bertanya, mengatakan bahawa kalau dilihat bilangan pelajar-pelajar prasiswazah, rata-rata katanya 60% wanita, 40% lelaki. Maka mengapa perlu ada lagi inisiatif yang sedemikian? Jadi kadang-kadang orang kata nampak macam tak kena, ya. Tetapi kita harus faham bahawa isu pelibatan tenaga ataupun wanita khususnya di dalam penjanaan pertumbuhan dan kekayaan negara, walaupun dalam konteks institusi dalam pendidikan dan sebagainya, kita dapati bahawa banyak kaum ataupun kumpulan wanita ini yang di dalam institusi, tetapi penglibatan mereka di dalam penghasilan kekayaan itu sebenarnya masih kurang. Malaysia dianggap masih lagi belum mencapai tahap yang memuaskan. Saya tak ingat berapa peratus, tetapi saya pasti bahawa masih lagi belum mencapai tahap tersebut. Dan satu, keterlibatan wanita di dalam sektor pekerjaan. Keduanya ialah peringkat yang mana satu, lapisan yang bagaimana. Umpamanya kalau dilihat di dalam kadang-kala dibangkitkan, umpamanya di dalam pembuatan keputusan peringkat-peringkat atasan, malahan kadang-kala kita dengar juga tentang bilangan menteri wanita umpamanya, ya, yang kadang-kala dibangkitkan. Jadi sebenarnya apa yang cuba diketengahkan ialah untuk kita memberi ruang yang lebih kepada wanita untuk terlibat di dalam peringkat pembuatan keputusan yang lebih tinggi. Yang lebih penting khususnya dalam konteks akademia, kalau kita lihat masyarakat akademia antarabangsa, dan khususnya kalau kita membandingkan kepada negara-negara maju, kematangan akademia itu sebenarnya mungkin baru bermula pada umur 50 tahun. Jadi kalau 55 tahun itu sasaran untuk pencen, maka kematangan akademia itu baru bermula, dan kemudian dah mula fikir nak pencen, maka itu tak baik, tak bagus. Dan kita pun sedia maklum bahawa hari ini sebahagian besar ahli-ahli akademik, walaupun sampai pada umur pencennya, tetapi masih lagi berkhidmat dalam bentuk kontrak dan sebagainya. Jadi bagi saya peningkatan dalam konteks kemajuan negara, Malaysia sudah bersedia untuk menerima perkara ini dan membolehkan seseorang itu berkhidmat pada umur yang lebih lama ataupun lebih lanjut. Dan pastinya perlu ada juga keseimbangan dari segi kesediaan fizikal, kesihatan dan sebagainya. Tetapi inilah sebenarnya apa yang berlaku di negara-negara maju. Di negara maju 80 tahun pun masih lagi boleh menjadi seorang profesor yang sepenuh masa, ya. Jadi berarti kita mesti bersedia, kerana ilmu itu dia sifatnya unik. Kerana ilmu ini dia bila mana pengumpulan ilmu itu berlaku dan dianya terletak pada individu, dan knowledge workers itu dia tak boleh dipindahkan dengan begitu mudah macam kita pindahkan barangan perabot dan sebagainya. Jadi kegunaan ilmu itu yang menariknya, semakin banyak dia digunakan, semakin baik jadinya. Dia sifat dia berbeza dengan barangan lain. Barangan lain kita guna, maka dia makin kurang. Tapi ilmu makin guna, makin banyak jadinya. Jadi berarti dengan pelanjutan usia untuk persaraan secara rasmi ini, bagi saya itu satu langkah yang baik. Kalau untuk ahli akademik, itu lebih baiklah maksudnya langkah itu diambil, dan amat bertepatan dan bersesuaian dengan keperluan negara untuk mempertingkatkan mutu perkhidmatan pendidikan dalam negara.